Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ni. Walaupun berapa minggu kita tak ada kuliah? Seminggu. Kadang-kadang kuliah ni dia menghilang kerana urusan-urusan yang tak dijangka. Saya tahu mungkin tuan-tuan datang nak dengar kuliah, kadang-kadang tak ada. InsyaAllah kita akan cuba pastikan ada, melainkan apabila ada tugasan-tugasan yang lain. Dan kita juga berdoa semoga Allah menyelamatkan negara ni, kerana tengok Covid ni datang balik. Dan hari ini jumlahnya lebih tinggi. Kesan penangan pilihan raya. Kalau yang kena tu hak pergi berkempen saja, satu hal juga. Ini yang kena ni hak tak berkempen, duduk di kampung pun kena juga. Inilah hal yang berikutnya. Kerana sebahagian daripada orang-orang politik ni, mereka tidak memeratuhi SOP yang mereka sendiri perkatakan. Kita sambung hadis yang berikutnya, iaitu hadis Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu. Wa an Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Al-hadith akhrajahu sab'ah. Maksud hadis ini diriwayatkan oleh imam-imam bagi kutub yang 6, kitab yang 6, iaitu Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam Musnad. Hadis ni sebenarnya kita telah baca. Dia merupakan, yang dia ambil ini adalah merupakan juzuk daripada hadis yang lebih panjang daripada ini, di mana Malik bin Al-Huwairith ini, atau Malik bin Huwairith ini, yang digelar dengan Abu Sulaiman, semasa mudanya dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dan bersama sekumpulan orang-orang muda yang lain. Hadis yang penuhnya dia kata, ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa kami orang muda yang umurnya hampir sama, yakni umur yang hampir sebaya. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni datang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka daripada tempat mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kami duduk bersama dengan Nabi selama 20 hari. yakni keluar 20 hari. Dalam agenda setengah orang tu keluar 20 hari tak ada. Tapi dia cerita dia dalam kes Malik
Ibnul Huwairis ini depa duduk dengan Nabi 20 hari. Adakah Nabi suruh 20 hari ataupun kebetulan 20 hari? Kita tak pasti, tapi nampaknya macam kebetulan 20 hari. Hadis-hadis yang seperti ini kadang-kadang kalau orang dia ambil kira angka tu, mungkin dia akan buat satu kesimpulan yang lain. Macamlah ulama-ulama yang berkhilaf berhubung dengan 40 orang Jumaat. Kerana Jumaat yang dibuat yang pertama tu 40 orang. Tapi Nabi taklah kata kumpulkan 40 orang. Dia jumlah dia ketika itu yang terjadi ialah 40 orang. Lalu disimpulkan oleh kerana tak ada jumlah lain yang mentioned, yang disebut di dalam diungkapkan dalam hadis, maka sebahagiannya memegang angka 40 tu sebagai syarat Jumaat. Walaupun Nabi tak pernah kata Jumaat mesti 40 orang, Nabi tak kata. Angka tu berlaku. Macam angka ni lah 20 hari. Jadi dia duduk bersama dengan Nabi SAW, mereka selama 20 hari. Fadhanna anna ashtaqna ahlana. Nabi ni dia sangka, dia tengok kami, dia rasa macam kami ini duk teringat kat keluarga kami. Mari mengaji dengan Nabi SAW selama 20 hari. Nabi tengok, Nabi tak kata dalam bahasa kita lah, kalau bahasa utara kita ni, budak-budak muda ni teringat kampung mana ni. Tengok kepada, mungkin Nabi tengok cara mereka, mungkin ayat yang mereka bersembang. Jadi 20 hari selepas mereka duduk, Nabi SAW kata, hampa teringat family kot. Kata dia, wasa'alana amman tarakna fi ahlina. Baginda SAW tanya, siapa yang kami tinggal, mengenai orang yang kami tinggal dari keluarga kami, isteri ke, anak-anak ke, family ke. Nabi tanya. Fa akhbarnahu, kami pun cerita Nabi, kami ni duduk ni, yang dia tinggal orang ni. Nabi ni dia bersembang lah dengan budak-budak muda yang mari tu. Kata dia, kata Malik, wa kana rafiqan rahima. Nabi itu rafiqan rahima. Nabi itu lembut. Rafiq ni halus bahasa dia. Rahima, kesian, pengesian orang dia. Ni sama macam Quran kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perkataan raufur rahim ni nama Tuhan, tapi Allah bagi juga letak pada Nabi dengan kadar kemanusiaan Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu rasul dari kalangan diri kamu sendiri, manusia. Azizun alaihi ma'anittum, berat kepadanya apa yang menimpa kamu. Harisun alaikum, ambil berat tentang kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang mukmin raufun rahim, pengasih dan penyayang. Quran sifatkan Nabi, kita tahu rauf rahim, bismillahirrahmanirrahim, rahim nama Allah. Allah kata Nabi bil mu'minina raufur rahim, Nabi pun dengan orang mukmin raufur rahim. Azizun alaihi ma'anitum, berat kepada Nabi
perasaan dia apa yang menimpa kamu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, siapa doa? Doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim masa dia buat Kaabah, dia doa supaya dia dan Rabbana dia doa dia supaya jadi dia dan Ismail sebagai dua orang mukmin, dua orang muslim. Dan kemudian doa supaya datang selepas daripada itu Nabi yang mengajak mereka. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tuhan, jadikan kami berdua ni serah diri padamu. Daripada umat dari zuriat keturunan kami, umat yang menyerah diri pada kamu. Kerana Nabi Ibrahim kata, apa antara doa? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan, hantar pada mereka seorang rasul di kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatik. Rasul tu baca untuk mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul tu ajar mereka kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Sesungguhnya engkau azizun, maha perkasa lagi maha bijaksana. Hasilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Malik bin Huwairis, Nabi itu rafiqan rahimah. Faqal, Nabi kata, irji'u ila ahlikum. Balik ke rumah kaum keluarga kamu. Pergi balik. Lama duduk, Nabi suruh balik. Fa'allimuhum wa muruhum. Ajar mereka dan suruh mereka. Ini peranan ketua keluarga lah. Macam kita lah main mengaji, lepas kita mengaji balik-balik sengap kita tahbak apa kat family kita. Anak kita pun tak semayang, dia tak kata apa. Mungkin kita suruh, tapi kita kalau tengok orang yang main mengaji, ada anak dia yang tak ikut mengaji, taklah boleh kita sangka dia tu tak ajar anak dia. Mungkin dia ajar, tapi anak dia tak makan saman, kan? Tapi disiplinnya, setiap orang yang main mengaji, dia balik, dia pergi habak lah kat semalam aku mengaji bab ni. Tak badanlah kita main mengaji, pergi semayang, anak kita tak salat. Bapa pagi-pagi kemas, bubuh baju, pakai tok serban atas kepala. Baguslah, alhamdulillah, siap pergi masjid, alhamdulillah. Anak tak semayang, dia buat tak tahu. Kalau tak semayang hari tu tak terbangkit, exceptional case lah, case yang dikecualikan lah. Tapi ini tiap-tiap hari anak tak salat, dia salat, tak badan. Kerana kita ni qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Dan memang antara perkara yang sukar juga ialah nak ajar keluarga sendiri. Kita kalau kawan kita main di rumah, kita ceramah senang. Nak ceramah setengah orang lah, setengah orang isteri dia taat, tak apalah, dia kata sepatah pun isteri dia faham. Tapi ada orang nak buat macam mana isteri dia tu tokeh lagi daripada dia. Dia bagi tahu isteri dia, betul kata. Kalau ada isteri macam tu memang demam, kan? Sebab itu rumah tangga ni kita kena akur bahawasanya bukan semua orang sesuai jadi suami isteri. Kalau tak sesuai, kita kena cari jalan lain.
Orang mungkin tak setuju, tapi itu hakikatnya. Sebab tu dalam Islam ada bab yang boleh dirongkaikan perkahwinan supaya kita tidak duduk di dalam satu kesempitan hidup. Wanita dia memerlukan lelaki yang boleh membimbing dia. Wanita dia tak perlu lelaki yang lembut. Dia lembut dah. Sebenarnya lelaki yang boleh bagi koman kepada dia, bukan lelaki yang memaksa dia, menzalimi dia. Maksudnya yang boleh guide dia, yang boleh pimpin dia. Kalau kita tanya kaum wanita, mereka memang suka melihat lelaki yang boleh menentukan pendirian, boleh memimpin. Wataknya itu lelaki, boleh memberi arahan, boleh bagi tahu apa yang patut dibuat. Walaupun mungkin ada perkara yang suami dia kena berunding dengan isteri dia, itu biasa. Nabi SAW juga pernah menghadapi keadaan di mana para sahabat tak ikut apa yang Nabi kata. Nabi suruh tahallul kerana mereka tidak berpuas hati sebahagian mereka dengan perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang nasihat Nabi? Ummu Salamah bagi pendapat kepada Nabi. Ummu Salamah suruh Nabi dulu mula tahallul, baru nanti dia pergi, baru kemudian mereka ikut. Tak apa, itu peranan dalam rumah tangga. Tapi lelaki memimpin. Tapi kalau seorang isteri dapat suami dia tu tak boleh memimpin dia. Sama ada suami dia tu memang gagal untuk memimpin, dia buat hak belah elok, suami dia duk jadi belah tak elok, kan? Jadi tak sesuai jadi suami. Sama ada suami letak jawatan atau seumpamanya, kan? Ataupun kadang-kadang bukan suami tu tak boleh memimpin, dia tak menerima kepimpinan suami dia. Dia tak undi kot, tapi dia kahwin ke mana kita pun tak tahu. Suami dia kata hak betul pun dia percaya gitu. Dia duk kira, dia skeptikal ya dengan suami dia. Kacau kalau kita dapat isteri macam tu. Sebab itu lelaki yang boleh bagi koman, bukan maksud dia autokrasi dalam erti kata paksa sampai tak boleh bernafas isteri dia, tak. Maksud boleh bagi guide lah. Mungkin isteri dia sekolah tinggi pada suami dia, tapi tidak semesti suami dia tak mampu. Kerana lelaki itu ada sosok lelaki. Dan ini saya nak sebut pada tuan-tuan lah, pada yang mendengar ni, lelaki kena jadi lelaki lah. Dan wanita juga sama lah, dia kena menerima lah. Kalau tidak hari itu dia pergi calon buat apa? Baik dia pangkah parti lain, kan? Dia dah pergi silap pangkah silap undi silap undi tak apa ya silap undi lain buat pilihan raya semula. Tak, kita ada momokkan. Kadang-kadang kita momok, tak boleh, rumah tangga tak boleh rongkai dah. Tak benar. Sahabat kalau tengok, semua sahabat, hampir semua sahabat ada kes talak. Bukan lepas talak tu berkelahi pula. Kita lepas talak gaduh nak pergi bergaduh pula. Jumpa pula nak marah lah. Come on lah, habis-habis lah. Selesailah cerita hari tu. Ni cerita baru pula, kita jumpa dia. Tak payahlah nak tereli apa nama nyanyi lagu Hindustan ke apa. Habis-habis lah, melainkan kita jumpa, dia pun tanya kita, abang baik, kahwin lain dah tak? Alhamdulillah. Dapat suami baru macam mana? Okey lah, tak macam hal lepas. Dia kata kat kita jangan buat itu lah. Steady lah dia. Tapi saya nak ceritanya soal kepimpinan dalam keluarga.
Mesti suami memimpin. Kalau USM tu dia tulis kami memimpin, we lead, kami memimpin, suami memimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu qawwam, dia menguruskan urusan wanita. Sebab tu wanita ni bukan setengah orang dia berfalsafah, dia mari dengan dia kata dalam rumah tangga separuh-separuh. Tak, semua institusi. Tak ada satu tempat, tak ada satu lagi mana pemikiran yang waras yang menyatakan organisasi yang terbaik ialah organisasi yang tak ada ketua. Tak ada. Mesti ada ketua pejabat. Mesti jadi. Melainkan suami letak jawatan, saya lantik you lah jadi ketua rumah kita. Tu kira memang suami itu teruk lah kan. Allah telah takdirkan suami memimpin. Mesti memimpin. Sebab itu dia kena belajar untuk menjadi pemimpin. Arahannya, cara dia bagi tahu. Mungkin dia bergurau, dia melawak apa, tapi dia tahu decision, keputusan-keputusan yang dia nak buat. Fa'allimuhum, ajar mereka. Wa muruhum, suruh mereka. Yang ni suruh anak. Sampai kalau bapa tak gamak ni, tak boleh nak keluar daripada mulut ni. Ni abang semayang lah, tak boleh nak keluar. Oh kacau kalau ada ayah macam tu. Nak beritahu anak suruh semayang, anak perempuan tak pakai pakaian teruk. Ni kakak pakai ikut tutup aurat lah. Dia kata saya tak mampu nak kata macam tu. Oh macam tu dia tak boleh jadi pemimpin lah. Tapi terlambat lah, dah anak pun dah besar. Sebab itu kita bila nak kahwin, kita pastikan kita boleh memimpin. Ni untuk orang muda yang dengar kan. Hak orang tua-tua pun nak kahwin ramai ni, tak abang je. Ada peluang kahwin. Antara berani dengan takut. Sabri depan ni pun berkali nak kahwin. Sebab itu jangan kita tengok, weh dia ni kaya ni kan. Kita kahwin dengan orang kaya, baguslah dia ada harta banyak, tapi akhirnya kita tidak jadi suami. Sebab tu anak-anak kita semua kita kena bagi pandangan. Agak-agak boleh tak menguasai rumah tangga ni. Tapi yang nak jadi menguasai itu hendaklah lelaki. Dalam arti kita dia menguasai, menguruskan dengan cara yang baiklah. Macam tadilah, dia menyuruh pada yang baik. Sebab itu muru auladakum bis salah. Nabi kata, suruh anak kamu menunaikan salat. Nak suruh ni command lah, kena ada command. Okey. Kemudian Nabi pesan dia, wasallu kama raaitumuni usalli, dan kamu salatlah apabila seperti mana kamu tengok aku salat. Yang ni lah hadis ni, hadis Malik bin An-Nuhwairis inilah yang telah dijadikan yang slogan rata-rata, sallu kama raaitumuni usalli, kamu semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Baru mai hadis yang kita sebut ni, hadis yang kita baca ni potongan daripada hadis ni, potongan daripada hadis ni. Sebab tu semayang macam mana tengok Nabi semayang. Dulu orang ajak, orang buat lawak lah, saya pernah cerita lah. Semayang ikut macam ustaz semayang, dia tak betul. Semayang ikut macam Nabi salat. Dulu-dulu orang buat cerita lah, bukan dia betul sangat pun, cerita orang dulu menghiburkan hati. Dia kata ada mu'allaf masuk Islam, pi kat masjid, orang pesan pi masjid semayang macam mana orang semayang. Jadi dia tak belajar apalah, satu sudut pesanan tu macam betul jugalah, baru belajar kan. Dia pun pi semayang macam mana orang semayang. Ada orang yang nakal ni, dia rokok, masa rokok yang belakang cubit paha dia. Dia pun ingat semayang macam mana orang buat macam mana orang buat. Dia pun cubit kawan depan. Kawan depan kata, dia ni baru main semayang duk main-main dengan aku. Masa sujud dia kuih kepala gontung dengan kaki.
Dia pun ingat buat macam mana orang buat. Dia pun kuih kepala kawan belakang yang cubit dia. Orang dulu-dulu lah buat cerita kan. Walaupun lama-lama dia habis semayang, panjang lah cerita dia apa. Saya bukan peminat cerita-cerita dongeng ni. Tapi ceritanya tu dia balik dia tahu, payah semayang ni. Nak kena cubit, kena tendang kepala. Kan? Pasal pesanan tu. Dulu orang kata, orang buat contoh. Ada orang macam tanya tok guru dia, macam mana cara nak sembelih ayam. Tok guru dia isap rokok daun. Ada ayam lah, tok guru dia tanya. Ada mai ayam nak tunjuk cara nak sembelih. Tok guru isap rokok, dia pun bawa mai ayam kat dia, duduk depan tu, duduk tunggu. Habis 4-5 kali sedut, tenyeh api tu sikit, ambil rokok, buah kat telinga hak baki. Buat main pisau, ambil pisau, bismillah, sembelih. Depa ni duduk tengok, macam tu rupanya cara sembelih ayam. Lepas ke tu, anak murid dia setiap kali nak sembelih ayam cari rokok. Ucuh rokok, isap 3-4 kali sedut, tenyeh api tu, buah telinga. Sebab kita sembelih ayam macam mana tok guru kita tunjuk. Macam itulah juga semayang ni. Kita jangan betul semayang macam mana ustaz semayang. Ustaz kena bagi tahu kita solat macam mana Nabi solat. Artinya kalau kamu dapati ustaz solat tak sama macam yang diriwayatkan Nabi solat, kamu jangan ikut ustaz, kamu kena ikut Nabi. Pasal slogan ni, slogan yang diangkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Semayang macam mana kamu tengok aku solat. Solat macam mana kamu tengok aku solat. So kita tak tengok Nabi solat. Malik Ibnul Huwairis ni tak apa dia tengok 20 hari dia duduk dengan Nabi. Kita tak tengok Nabi solat. Macam mana kita nak solat cara Nabi? Alhamdulillah, para sahabat telah riwayatkan macam mana Nabi salat, dan mereka telah meninggalkan riwayat-riwayat itu untuk diketahui oleh kita bagaimana yang mereka telah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dengan mata para sahabat yang mereka riwayatkan sampai kepada kita, kita tahulah macam mana Nabi salat. Artinya mufti ke, tok syekh besar ke, kalau dia solat tak sama dengan macam mana Nabi solat, bukan solat ikut mufti solat, bukan solat untuk ikut tok imam solat, solat ikut Nabi solat. Jadi kalau imam dah ikut Nabi, kita ikutlah. Sebagai makmum kita ikut belakang dia tu sebagai makmum lah. Tapi bagaimana kaedah solat, asas-asas solat, cara solat, sifat solat, bergantung dengan apa yang dikhabarkan kepada kita oleh para sahabat mengenai apa yang mereka lihat daripada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang diberitahu oleh Nabi itu sendiri, begini dan begini. Wa idza hadaratis salatu, baru kita sampai riwayat ni. Apabila hadirnya waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah azan seseorang untuk kamu, salah seorang daripada kamu. Dalam riwayat yang sempurna dia kata summa liya ummakum akbarukum, kemudian imamkan kamu orang yang paling tua di kalangan kamu. Jadi dalam hadis ni dia kata bahawasanya bila masuk waktu waktu solat, setiap salah seorang daripada kamu azan. Jadi azan ni bila masuk waktu
solat sebagai tanda bahawasanya waktu telah masuk, terutama di masjid lah. Okey, kalau kita tidak di masjid, kita ni musafir ramai-ramai, pi sampai naik bas, sampai satu tempat, berhenti turun bas, 2, 3, 5, 6 orang kita sampai kat satu tempat tu, rata kawasan, kita nak solat, tengok-tengok jam pukul 3, kita nak sembahyang zuhur. Masihkah sunat untuk kita azan? Sunat ataupun tak? Sunat untuk kita azan, masih sunat. Pasal Nabi SAW ada riwayat yang baginda azan sekalipun, baginda suruh azan sekalipun dah waktu dah masuk agak lama, iaitu hadis Bilal apabila Bilal nak azan semasa waktu zuhur. Nabi kata abrid, tunggu dulu bagi sejuk sikit. Bila nak salat, nak azan, tak azan. Pada nak azan lagi Nabi kata abrid, tunggu dulu bagi sejuk dulu, masuk panas. Kemudian barulah kali yang ketiga, barulah Bilal azan. Masih waktu dah masuk, Nabi tunggu sat, biar bagi teduh sikit. Artinya azan boleh juga dilewatkan jika sekiranya ada keperluan, terutama orang musafir. Tapi sebagai i'lam kepada orang ramai di masjid, bagi tahu kena orang nak solat ni, masuk waktu kita azan. Kita masuk waktu kita azan. Hadis ni kata, falyu'adzin lakum ahadukum, azan untuk kamu salah seorang daripada kamu. Kalau Nabi suruh salah seorang azan, azan ni sekadar nak bagi tahu masuk waktu ke? Azan itu syiar yang mana salah fardu kifayah, salah seorang daripada kalangan kita mesti azan apabila masuk waktu. Yang mana satu? Kalau kita kata fardu kifayah, berarti salah seorang daripada komuniti masyarakat tu, jemaah tu kena pi azan. Kalau kata sekadar nak bagi orang dengar kata masuk waktu, pasang apa? Pasang kaset ataupun pasang lah, tak ada kaset lah, pasang record azan, suara azan cukup lah. Jadi kita punya tu muazzin kita pun dia set lah, dia pun tak payah pergi mana, dia cukup waktu dia azan. Orang kata sedap ni orang azan. Dia kata tu Imam Mekah mai tadi. Jadi muazzin tak pernah duduk mai hujung bulan dia ambil gaji. Hal lain semua dia kata yang penting azan bunyi. Boleh macam tu? Tak. Azan adalah fardu kifayah. Salah seorang kena azan, bukan recorder tu azan. Ada negeri buat macam tu, tapi kita kata azan, salah seorang kamu azan, kerana ia syiar, dia tanda penduduk di negeri itu menunaikan solat. Sebab itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari kata Anas, Nabi SAW idza ghaza bina qauman lam yakun yughari bina hatta yusbiha wa yanzur. Nabi bila perang, Nabi tak akan perang sehingga tunggu subuh, nak dengar dulu. Kalau dia dengar azan, fa idza sami'a adzanan kaffa anhum. Kalau dengar azan, jangan serang. Nabi ni tak serang orang tak tahuan, tapi ke musuh tu. Bila dia tak dengar azan, oh ini orang kaum muslimin, jangan serang. Kalau tak dengar azan pun Nabi tak serang terus. Islam ni dia pergi satu tempat, saya pernah baca sebut dulu tuan-tuan, dia tak attack terus. Memang dia buat serang, orang tak tahu apa serang, Islam dia tak buat. Dia hantar surat, lepas tu dia terima surat, dia bagi warning, dia jemput masuk Islam,
tak mau masuk Islam, disuruh bayar jizyah, tak mau bayar jizyah, dia bagi tahu bahawasanya kita kena perang lah. So dia bagi orang ready. Dan Islam tak akan pergi kacau satu kawasan yang tak mengancam dia, ataupun tak mengganggu orang lain menerima ajaran Islam. Sebab itu ada cerita penduduk Samarkand. Oleh sebahagian orang dia nafikan riwayat ni, tapi kisah ni disebut oleh banyak buku-buku sejarah. Walaupun sebahagian riwayat tu ada masalah dari segi rawi, kerana ini bukan hadis, ini kisah. Samarkand, tuan-tuan baca Abu Lais Ar-Samarkandi, Samarkandi. Bila Islam nak masuk ke Samarkand, Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, Qutaibah bin Muslim Bahili katanya, Samarkand ni negeri cantik, hebat. Kalau habang awal, mereka nanti belah, ambil semua harta-harta kan. Jadi terus masuk ke Samarkand dan terus menguasai Samarkand. Bila duduk lama sikit, orang-orang Samarkand dikatakan, rupanya tak betul cara Islam masuk mai tanah air kita ni, negeri kita ni. Mereka tak bagi warning apa, terus mereka serang kita dan tawan negeri kita. Jadi tak betul. Dalam riwayat sebahagian kata mereka hantar orang pergi jumpa Umar bin Abdul Aziz. Sebahagian kata mereka mengadu pada wakil Umar bin Abdul Aziz. Bila mengadu wakil kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah di Dimashq, jauh. Umar bin Abdul Aziz tengok kes, dia suruh buat mahkamah, bicarakan tentera yang masuk tak mengikut prosedur. Bila sorak sampai, qadi, hakim mahkamah besar, qadi ni hakim utama negeri, panggil. Hakim ketika itu Jumai' bin Hadir Al-Qadi, panggil semua. Masa tu kata Qutaibah dah tak ada wakil pengganti Qutaibah dah. Pasal apa masuk mai? Betul ke dakwaan mereka ni kata kita orang Islam masuk mai Samarkand ni tak bagi amaran apa terus masuk? Dia kata betul. Kenapa buat macam tu? Dia kata kalau bagi tahu awal, depa nanti belah semua ni, buat lari semua harta-harta ni. Dalam riwayat At-Tabari dan selainnya, dia kata, qadi kata, kharajna mujahidina fi sabilillah wa ma kharajna fatihina lil ard ashran wa batra. Kita ashran wa batara, kita ni keluar sebagai pejuang pada jalan Allah, bukan keluar nak ambil tanah orang dengan cara sombong dan bongkak. Apa kerusakannya? Dalam riwayat tu, kerusakan dia semua tentera Islam, semua anak beranak mereka, semua yang berkaitan dengan Islam keluar segera daripada Samarkand. Keluar. Hanya tinggal kedai-kedai saja. Dah kuasai negeri lah. Dah meniaga, dah baik wang dia pun dah ramai yang baik. Keluar, buat balik. Hantar surat, baru masuk semula. Dikatakan masuk yang kedua itulah yang memberikan kekuatan pada umat Islam di Samarkand. Sebab ikut peraturan. Ikut peraturan. Pasal Nabi bukan suruh pergi tawan orang, Nabi suruh pergi ajar orang. Rekod sama di Suria, di Syria, di Syam. Apabila Abu Ubaidah pergi ke Syam, ambil collect jizyah daripada orang-orang Kristian. Tapi apabila Rom menyediakan pasukan yang besar yang pada andaian orang Islam tak boleh
nak lawan ni. Sejarah menyebut Abu Ubaidah pergi bagi balik jizyah ke orang Kristian. Nah, ambil balik duit hamba. Siapa? Takut kami tak boleh nak protect hamba kalau perang ni. Mereka tak pernah ada pengalaman hatta dengan yang seagama dengan mereka. Bila dah tentera ambil duit, nak bagi balik. Bagi balik. Nak ambil balik. Tapi kemudian perang, orang Islam menang. Orang Islam masuk, kekal di Syria, kekal di Syam. Kekal di Syam tu menyebabkan orang Kristian keluar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu disebut sini tentang azan adalah merupakan syiar. Tapi kalau tengok pada riwayat ni, seakan-akan siapa-siapa saja boleh azan. Duduk di kita dalam kampung kita tu, masuk waktu pi azan. Tapi bila kita gabungkan riwayat menunjukkan bahawasanya Nabi SAW melantik. Nabi lantik Bilal, Nabi lantik. Maksudnya kalau orang yang tak dilantik, dia janganlah pi potong giliran orang yang dilantik bila nak azan. Yang mimpi azan ni Abdullah bin Zaid, dia mimpi azan. Patut dia azan, tapi Nabi SAW kata alqihi ila Bilal. Nabi kata ni pi ajak Bilal azan yang kau nampak dalam mimpi tu. Fa innahu anda minka sautan, kerana suara dia lebih kuat, lebih jelas daripada engkau. Jadi kita pun kena tahu lah. Dan kita ni dulu suara bagus, lepas tu azan tak berapa nak boleh dah. Keluar antara dengar dengan tak dengar ya. Jadi orang yang dilantik menjadi muazzin ialah orang yang anda sautan, orang yang lebih kuat suara dia. Wallahu ta'ala alam. Kita azan.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita cukuplah betul hadis ni. InsyaAllah kita akan sambung, dan saya nak jawab soalan ni. Ni hak minggu karangan, hak minggu lepas, hak panjang ni. Ni baru tengok ni. Duduk dalam kitab ni tak pergi mana. Assalamualaikum Dr. Mazhar. Mohon pencerahan, adakah tidak boleh sujud lama untuk berdoa di sujud terakhir? Ni dia tunjuk gambar. Tak tahu artikel mana dia ambil ni. Dia tulis hukum memperlahankan sujud terakhir, memperlamakan sujud terakhir ketika solat dalam rangka membanyakkan doa bukan termasuk bahagian dari sunnah, bahkan termasuk dalam penyimpangan daripada sunnah. Lepas tu dia bagi hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib ni. Dia kata kana Rasulullah, kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa sujudu min ar-ruku'i wa sujudihi wa ma baina sajdatain qariban min as-sawa. Dia kata Nabi ni, maksud hadis ni, Nabi ni rukuk dengan sujud dia tu tempoh depa tu hampir sama antara satu sama lain. Maksudnya tak ada panjang pendek. Okey. Ada beberapa hal. Yang pertama dulu, kita kena tahu tidak ada apa-apa setakat yang kita semak, kita baca, kita tak jumpa apa-apa pun peruntukan yang Nabi kata supaya sujud bagi panjang yang akhir, iaitu ataupun dikhususkan doa pada sujud yang akhir. Tak ada. Memang Nabi SAW sebut doa masa sujud, tapi dia tak sebut doa masa sujud tu sujud yang akhir. Dia tak kata, dia kata masa sujud saja. Dalam hadis yang panjang riwayat Muslim, Nabi kata fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Nabi kata adapun rukuk maka fa'azzimu, kamu adapun rukuk kamu besarkan, fa'azzimu fihi rabb, kamu ta'zimkan Tuhan, subhana rabbil azim. Dia sebut fa'azzimu fihi ar-rabb al-azza wa jal, besarkan Tuhan azza wa jalla. Wa amma sujud, adapun sujud fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguh dalam doa. Faqaminun ataupun faqamanun, maksud jadir, yakni qamanun an yustajab lakum, sangat-sangat mungkin, sangat-sangat layak sangat, ataupun memang dia akan mustajabkan kamu, itu maksudnya. Jadi Nabi SAW kata supaya kita fajtahidu fi du'a, masa sujud sungguh-sungguh doa. Jenis doa banyak. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakun al-'abdu aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a. Hadis Ali. Yang dekat, yang paling dekat hamba dengan Tuhannya masa dia sujud, maka banyakkan doa. Maka banyakkan doa. Sujud mana yang nak banyak doa tu? Semua sujud lah.
Tak ada hadis kata sujud yang last sebelum rakaat akhir, tak ada. Maka bolehlah, dan sifat solat Nabi itu mutaqaribah, kanat salatu mutaqaribah, kata Nabi. Solat Nabi ni dia dekat-dekat semua. Maksud macam mana sujud pertama, sujud kedua, panjang dia hampir sama. Maka kalau kita nak doa kepada Allah, kita doa. Nak sujud pertama tak apa, panjang tak apa. Kita nak sujud, kita ini bagi yang solat sendiri. Adapun bagi yang jadi imam, hendaklah dia meraihkan makmum. Ada hadis Anas, Nabi kata fal yukhaffif, ringankan, fa inna wara'ahu, kerana dia belakangnya ad-dhaif, orang yang dhaif, wa zal hajah, dan orang yang hajat, orang yang ada hajat. Tapi kalau kita solat seorang, terutama solat malam, masa kita sujud, banyakkan doa. Nabi suruh. Kerana Nabi kata faqaminun an yustajaba lakum, dia sangat-sangat mungkin untuk dia mustajabkan kamu. Jadi nak bagi jadi sunnah macam mana? Sujud yang pertama kita doa bagi panjang. Doa satu bab. Takkan hajat kita satu je. Hak sujud kedua kita doa. Tak apalah 15 minit sujud pun tak apa. Doa bagi sunnah Nabi-nya sama panjang. Tapi kalau kita ni masa nak sujud yang terakhir tu baru teringat nak doa, kita sujud yang terakhir dan kita panjangkan sujud yang terakhir tu pasal kita pergi impun doa kita semua di sana. Sah tak salat kita? Sah. Cuma dari segi tabiat solat Nabi tu dia lari sikit. Tak kata solat tu tak sah. Cuma kalau kita nak bagi sama macam sifat tabiat solat yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak buat? Kita sujud, kita doa, terutama sembahyang malam. Tuan-tuan, ni nasihat saya yang dhaif ni lah. Apa saja hajat tuan-tuan, solat malam, sujud dan doa, Allah akan memustajabkan. Setengah orang dia ambil petua salah. Petua orang kata ke dia doa masa sujud yang akhir. Jadi dia ingat doa masa sujud yang akhir. Nabi tak pernah kata doa masa sujud yang akhir. Nabi kata doa masa sujud. Artinya jika kita solat 2 rakaat malam, kita ada berapa sujud? 4 sujud. Kita doa, kita solat 4 rakaat, kita ada 8 sujud. Yang dalam sujud tu kita boleh minta kepada Allah segala-galanya. Mai makcik ni dia tanya, makcik Arab tak hafal ustaz, macam mana? Saya tolong jawab siap-siap. Yang terbaik doa ialah doa-doa yang maksur, doa-doa yang ada di dalam riwayat, daripada Quran ataupun daripada Nabi SAW. Tapi kalau hajat kita tu tak ada dalam tu semua, kita pun tak nak hafal dah yang tu. Hajat nak suruh bini perangai suami jadi elok sikit, duk cari tak jumpa kan, misalnya lah kan. Kita doa lah, Tuhan ni maha mendengar. Cerita-cerita Ustaz Nur semayang tak payahlah doa kuat-kuat. Doa antara kita dengan Allah dalam sujud, minta kat dia, bukan kita minta kat orang. Solat pun solat dia, bukan kita jadikan itu ganti zikir kita, itu doa kita. Hatta para ulama yang kata doa hendaklah bahasa Arab, dia kata melainkan yang tidak berkemampuan dan tidak upaya, maka dia doalah dalam bahasa yang dia upaya. Tapi doa yang syiar, doa dalam qunut apa semua tu nazilah, tak boleh lah dalam bahasa lain. Ni doa kita dengan Allah, sujud doa, banyakkan doa. Nabi kata faqaminun an yustajaba lakum, dia akan mustajab kamu tengoklah, mustajab. Kita boleh pilih untuk diri kita. Sujud yang pertama kita contohnya lah,
Sujud yang pertama mungkin kita minta ampun dulu ke Allah segala dosa, kelemahan kita. Minta ampun sungguh-sungguh. Malam kemarin minta dah. Jangan minta ampun setiap hari. Setengah orang tu dia kata, mari minta ampun dah. Dia tidak ada kehalusan jiwa berhubung dengan Tuhan. Tuhan ni, kita ni kadang-kadang dengan manusia pun, bila setiap kali cakap pun saya minta maaf nak cakap sikit. Padahal bukan ada apa. Tuhan Allah, dia suka kita istighfar, sujud, minta ampun kadang. Sebab tu banyak, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman aziman dhamman kathiran. Ya Allah, aku zalim diriku dengan zalim yang banyak. Minta ampun. Nabi ajak dalam solat. Sebab tu Aisyah bangun malam, tengok Nabi dengan sujud. Nabi duduk doa dalam sujud. Lepas pada tu mungkin hampir kita minta ampun, kita sujud yang kedua mungkin kita ada hajat kita, minta hajat kita pula. Dahulukan dengan minta ampun. Lepas pada tu hajat kita mungkin main rakaat yang kedua tu ada lagi 2 sujud. Kita teringat pula ibu bapa kita, kaum keluarga kita. Jadi kita doa, insya-Allah, janji Tuhan, semayanglah, semayang malam. Orang macam-macam, setengah orang kita habaq semayang malam, dia tahu duk semayang tak jadi apa pun, dia boleh kata macam tu. Dia bukan masalah. Tuhan bukan hamba kita, kita hamba Tuhan. Kita minta kat dia, dia tahu kita minta. Kita pergi habaq kat orang kaya mana pun, mungkin kadang-kadang dia lupa nama kita. Oh betul juga hari tu dia minta saya lupa, dia tak ingat. Allah Ta'ala dia ingat. Dia tak pernah lupa. Dia maha tahu, maha mendengar. Minta kat dia, dia bagi. Besok kita minta pula. Malaikat di langit kata seorang ni selalu minta. Ya Allah, mustajabkanlah dia. InsyaAllah, janji Nabi. Nabi kata Allah mustajab. Allah mustajab. Itu jadi boleh panjangkan sujud, boleh lama untuk berdoa, tidak salah. Cumanya kalau kita jadi imam, kita ambil berat orang belakang. Kalau kita sembahyang sendiri, kalau orang tu sujud setengah jam, bolehkah? Sah. Selagi dia sujud. Yang penting bukan dia sujud, dia lena sekali dalam sujud tu. Dengar-dengar orang main panggil. Yang penting dia sujud, dia berdoa kepada Allah. Okey, ada soalan ni. Ni nak jawab soalan nak lepas ni ada. Apa dia bacaan yang dibaca sebelum bagi salam? Sebenarnya kita sebelum beri salam, kita boleh doa apa saja. Kan? Summa du'u ma badal. Kemudian kamu doa apa yang dia nak doa, ataupun summa yatakhayyaru minad du'a'i ma sya'. Kemudian dia doa apa saja yang dia kendaki. Kalau sebahagian para ulama seperti Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin dan lainnya, mereka menyatakan kalau dia sebut adbarus salah, di penghujung solat, kalau dia ajar doa, Nabi ajar doa penghujung solat, maksudnya sebelum salam. Kalau dia ajar wirid di penghujung solat, maksudnya selepas salam. Tapi di sana ada riwayat-riwayat yang Nabi SAW memang baca jelas, ataupun Nabi diriwayatkan baca sebelum salam. Seperti hak tuan-tuan baca hadis Abu Hurairah yang Nabi SAW kata, idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Apabila kamu tasyahud, kamu minta jauh dengan Allah Ta'ala daripada 4 benda. Apa dia tu? Yaqul Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta jauh daripada neraka. Allahumma inni a'udzubika minal jahannam wa min adzabil qabr, daripada jahannam, dari azab qabr, wa min fitnatil mahya wa mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. 4 benda. Ada juga, maksudnya bukan 4 ni saja kita boleh minta yang lain, tapi yang ni yang antara yang Nabi sebut. Ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nabi SAW, Ali kata, Nabi ajak benda, bacaan dalam solat ni sebelum bagi salam, summa yakul min akhiri ma yaqul baina tasyahudi wa taslim. Kemudian yang paling akhir antara tasyahud, orang Melayu kita panggil apa? Tahiyat. Tasyahud dan taslim. Sebelum memberi salam, apa baca? Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma ghafiri ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunlah aku apa yang dahulu yang aku buat, yang mana terlewat daripada aku buat daripada dosa. Wa ma a'lantu wa ma asrartu, apa yang aku buat terbuka, apa yang aku sembunyikan. Wa ma asraftu, apa yang aku melampau dalam kesalahanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, ampunlah apa saja yang kau tahulah dosaku. Habis tu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang muqaddam, yang awal, dan engkaulah yang akhir. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Minta. Kita semua pendosa, tuan-tuan. Kita semua buat dosa. Kecil dengan besar, orang tahu dengan tidak. Tetapi istighfar dan memohon ampun daripada Allah meringankan bebanan dosa. Sebahagian kita tak tahu apa yang membebani hidup kita ni. Dosa kita. Walaupun banyak mana dosa kita, tapi kalau kita selalu mohon keampunan, semayang tak nak bagi salam minta ampun, antara dua sujud pun Rabbi ghafirli, kita minta ampun. Tapi Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku bagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi lepas bagi salam tu, banyaklah kita dah minta ampun, harap-harap dia ampunlah kita. Kita ni semua benda, nasi, pakaian, baju ni, kita perlu sementara, ya tuan-tuan. Yang kita perlu selama-lamanya ialah keampunan Allah, supaya dia ampun kita. Okey. Ada lagi soalan? Saya nak jawab mana hak ni. Ni depa tulis ni special sangat, nak baca pun je letih. Jawab ni lah, berhubung dengan permainan kanak-kanak. Dia punya kesimpulan dia. Permainan kanak-kanak yang anak kita main ni, banyak anak patung anak-anak kita di rumah ni. Kita dia gaduh, kita nak semayang tengok ada mainan anak patung. Islam kata tak boleh ada patung-patung di rumah. Ni dulu kita dah jawab lah. Dia ada pengecualian. Islam memang asalnya dia anti kepada unsur keberhalaan. Kerana dulu orang sembah berhala, lah pun orang sembah juga. Jadi apa saja benda yang dibentuk kemudian ditazimkan, dibesarkan, maka dilarang untuk kita menempatkannya di rumah kita dan memilikinya, tak boleh. Tapi jika benda itu tidak dibesarkan, dia benda yang biasa untuk hanya kegunaan tertentu, seperti anak patung. Anak-anak kita main dinosaur lah, kucing ke, kuda ke, boleh pun tak? Boleh. Tak termasuk dalam larangan. Kerana seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi SAW masuk, tengok Aisyah ni muda, dia main dengan kawan-kawan dia ni, mainan zaman dulu, bukan mainan tapi beli di kedai, pakat buat sendiri ya, buat dengan kayu, buat dengan ukir, bubuh. Jadi Nabi tengok isteri dia hak muda main dulu-dulu.
Macam kita, bukan budak-budak main, orang tua-tua pun main. Beli teddy bear besar pada dia sehingga suami dia pun tak tahu mana satu isteri ku, teddy bear ni kah. Kalau dua-dua sama besar lagi kacau. Kan? Dia balik. Nabi tengok, Nabi kata, apa dia ni Aisyah? Aisyah kata, banati, mainan aku. Kuda. Aisyah, Nabi tanya, ma hadha alladhi ara wastahun? Benda apa ni yang di tengah? Kata Aisyah, faras, kuda. Nabi kata, mal ladhi alaih? Benda apa ada tu kuda? Kuda, ada buat kuda, okey, kuda dapat. Aisyah kata, janahan, 2 sayap. Budak-budak lah kan macam-macam kan, kuda ada sayap, unicorn lah kan, zaman tu janahan. Aisyah kata 2 sayap. Nabi kata, farasun lahu janahan, kuda ada sayap. Nabi sembang isteri lah, isteri muda. Tuan-tuan kalau kahwin isteri muda macam tu lah, bagi semangat orang tua-tua kita musim-musim hujan ni. Janahan dia tahu, ada kata farasun lahu janahan, kuda ada sayap. Aisyah kata apa? Amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah. Amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah. Kau tak pernah dengar ke Nabi Sulaiman ada kuda-kuda yang ada sayap? Dijawab Nabi. Dia tanya Nabi, tak pernah dengar? Amma sami'ta, kau tak pernah dengar? Nabi takkan tak dengar wahyu tu. Hadis tu kata, Aisyah kata, fadhahika Rasulullah, Nabi tu gelak hatta raaitu nawaqidahu, sehingga aku melihat geraham Nabi. Gelak Nabi gelak, nampak gigi geraham dia. Maksudnya Nabi gelak sungguh lah kat Aisyah. Nabi tak kata apa. Hadis ni digunakan oleh para ulama bagi menunjukkan bahawasanya permainan ataupun patung yang dimain oleh anak-anak ataupun yang digunakan bukan untuk membesarkan ataupun ditakzimkan boleh. Tentulah termasuk dalam hal ni hak patung, hak doktor ke guna ke, hak untuk sekolah ke, apa saja yang bukan untuk diagung-agungkan, tak apa, sekalipun berada di dalam rumah kita, tidak termasuk perkara yang dilarang di segi syarak. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita dan kita sehingga jumpa lagi. Kuliah ni dia kira macam ni lah. Kira kalau saya tak habang apa, kira ada lah. Macam mana? Kalau saya buat keluar poster tu ada lah. Saya tahu lah orang komplain, mai-mai tak ada DP mana? Ni dia nak jadi mufti Perlis kan, jadi mufti tempat lain. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.